aku berazam untuk tidak berazam lagi. Itu memang takdir dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Azfar Malik, podcaster anda dalam podcast Borak Apa kali ini. Baiklah, sedikit pengenalan tentang podcast kita pada hari ini. Buat pertama kalinya, Kelab Pembimbing Rakan Universiti, Kelab PRU dengan kerjasama bahagian Psikologi dan Kaunseling USIM menjayakan podcast Borak Apa kali ini yang akan menjadi aktiviti bulanan kelab kami, di mana dalam podcast kami ini kita akan berbincang pelbagai tajuk yang sangat menarik dan kita akan jemput juga tetamu-tetamu yang istimewa sepanjang sesi podcast kita. Baiklah, dan saya sangat berbesar hati kerana saya merupakan orang yang pertama yang akan menjadi podcaster dalam sesi podcast yang pertama ini. Okay. Podcast Borak Apa kali ini berbentuk sembang santai antara kelab PRU sendiri bersama tetamu undangan yang istimewa yang kami akan jemput pada setiap sesi yang akan datang. Okey, bersama saya pada hari ini yang tak asing bagi pelajar USIM, terutamanya ahli kelab PRU sendiri, Puan Farhana binti Sulaiman. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baiklah. Jadi sebelum kita start bermulakan kita punya podcast hari ini, eloklah kita berkenalan sedikit dengan Puan Hana. Yang saya tahu Puan Hana seorang kaunselor di Universiti Sains Islam Malaysia. Baiklah, Puan asal mana Puan? Saya asal Perak. Asal Perak. Wah, hari tu cuti Puan balik? Ya, balik. Wah, dan mengharungi jam yang agak panjang jugalah. Alhamdulillah. So cuti dekat jalan je lah. Cuti kat jalan. Okay, baiklah Puan. So mungkin berapa lama dah Puan bekerja di Universiti Sains Islam Malaysia ni? Okey, sebenarnya kat USIM ni kalau rangkumkan semua lebih kurang 14 tahun. 14 tahun, lama juga ni. Tapi 14 tahun tu include kalau saya sebagai seorang pelajar sebab saya alumni. Puan Hana merupakan alumni juga sebenarnya. So 4 tahun degree, lepas tu saya keluar 2011, saya keluar 2013 rezeki datang balik sini. So kalau kata berkhidmat 10 tahun, tapi kalau berada di bumi USIM ni 14 tahun ikut zaman belajar. 14 tahun tu bukan sikit Puan, jadi Puan ni dikira legenda lah. Siapa datang nilai tak jumpa saya tu salah. Rugilah bagi mereka yang tak jumpa Puan. Okey Puan. Jadi kita berbalik semula kepada topik utama podcast kita, Borak Apa kali ini. Okay? Berbaki 4 hari sahaja lagi kita akan masuk tahun baru Puan. Jadinya azam pun kenalah diperbaharui seperti tahun baru juga. Jadinya topik utama kita hari ini berbunyi Hello 2024. Jadi dalam fikiran Puan sekarang bila kita cakap Hello 2024 ni, apa yang bermain di fikiran Puan sekarang? Bila sebut Hello 2024, saya nampak yang bermain dalam fikiran saya benda yang macam satu angka. 2024 tu angka. Kan? Faham? Dia angka maksudnya usia kita akan meningkat. Kan? Walaupun kita tak sampai birthday kita, kan? Tapi nak tak nak kita tak boleh lari bahawa bila masuk 1 tahun lagi usia kita akan meningkat. Betul. Okay? So, tapi saya seronok dengan tajuk ni. Thank you juga kepada podcaster sebab sudi jemput saya. Dan yang organise benda ni sebab tajuk ni saya rasa best untuk kita bincang. Sebab tinggal 3 hari je lagi nak end of year kan. So mesti kita terbayang di tahun baru apa benda kita nak buat, apa benda kita nak capai kan. And then kadang-kadang mungkin ada sebahagian bagi kita terbayang, alamak ada benda yang aku tak buat dulu kan. So pada saya bila sebut Hello 2024 ni ada dua lah yang bermain kat fikiran ni. Satu apa benda yang kita nak buat, satu lagi dia macam satu reflection. Kita fikir sebenarnya tahun-tahun sebelum ni aku ada azam tapi aku tak laksanakan benda tu kan. Dia macam satu macam titik untuk kita berfikir sekejap. Okey, dah nak masuk tahun baru, apa lagi yang aku tak buat sebelum ni? Ke aku berazam untuk tidak berazam lagi kan. Itu memang takdir dah. Kan. So ada dua lah pada saya yang bermain kat fikiran. Tapi angka lah, sebabnya bila sebut angka tu, angka usia kita meningkat, angka berapa banyak benda yang kita dah capai, angka apa benda yang kita belum selesaikan, benda-benda yang kita nak kan. So itu yang bermain kat fikiran saya. Betul. Saya pun rasa macam tu. Sebab kadang-kadang kalau kita cakap berkenaan tentang azam apa semua tu kan, maksudnya dia boleh jadi topik utama dalam bila kita
lepak, jumpa dengan kawan-kawan kat kedai makan, kedai mamak semua kan. Betul. Jadi isu ni memang isu yang seronok dibahaskan. So kita tahu apa kita impian planning rakan-rakan kita. Okey, jadinya bila bercerita tentang azam baharu tadi, itulah tajuk utama kita dalam podcast ni. Jadi kita balik kepada soalan kita berkenaan dalam podcast hari ini. Jadinya menjadi tradisi puan atau kebiasaan bagi seseorang untuk merancang pembaharuan, perbaikan dalam hidup apabila masuknya tahun baru kan. Benda ni biasalah bagi semua orang. Setiap orang ada impian yang ingin dicapai pada tahun hadapan atau tahun baru kan. Jadinya apa yang kita plan pada tahun ni kalau tak tercapai, kita pindahkan kepada tahun baru. Betul puan? Jadinya contohnya impian nak jadi kurus contohnya. Kan betul. Jadi macam ramai saya dengar daripada jangan terasa. Memang sesuai lah panggil saya. Saya dah tahu dah tak. Jadinya ini contoh lah puan. Contoh impian nak jadi kurus tapi tak kesampaian. Mungkin disebabkan kurus tu tak datang dekat dia. Mungkin lah puan. Saya gurau je. Jadi contohnya lebih rajin atau fokus dalam pelajaran contoh. Tahun ni nak fokus belajar, nak target grade tinggi. Tapi sebabkan beberapa halangan tak tercapai azam tu. Jadinya dan mungkin antara penyebab azam atau impian yang tidak kesampaian tadi tu berpunca daripada tidak faham konteks atau maksud sebenar azam itu sendiri. Jadinya mungkin puan boleh kongsikan kepada penonton kita dengan terperinci apa yang dimaksudkan dengan azam sebenarnya. Right, thank you Asfar. So bila cakap yelah macam memang betul lah Asfar cakap, bila kita nak buat sesuatu kita kena faham benda tu apa dulu kan, supaya kita ni on track. Taklah kita buat macam separuh jalan ataupun kita buat dengan cara yang mungkin tak kena, tak betul sebab kita tak faham benda tu apa kan. So sebenarnya azam biasa je kita sebut, tapi kita tak sebut azam. Azam ni kita rasa macam terlalu formal atau terlalu skema. Biasa kita cakap tahun depan kau nak buat apa kan. Macam kalau santai kan, kau nak buat apa ataupun kau dah dapat apa dah sebenarnya, apa yang kau nak buat kan. Kan bila kita tanya orang macam tu, mungkin tahun ni dia nak kahwin ke kan, mungkin tahun ni dia tak nak single dah ke kan. Mungkin tahun ni dia nak single ke, daripada tak single pun nak single ke kan. Broken pun. So apa benda yang dia nak buat lah maksudnya kan. Kalau kita rujuk kat Kamus Dewan Bahasa Pusaka, azam ni macam keinginan. Kita nak apa? Setiap tahun kita sebagai seorang Islam kita ada tahun Islam, betul kan? Tahun Islam yang ni kita guna tahun Masihi. Sebenarnya kalau kita biasa dah dididik daripada zaman sekolah, bila masuk je tahun Islam kita ada doa, betul tak? Kan? Sebelum tutup je tahun yang sebelum tu kita ada doa penutup, and then masuk di tahun baru ada doa yang baru. Kita faham tak betul-betul doa yang kita baca? Dalam doa tu sebenarnya ada keinginan, betul tak? Betul. So sama ada tahun Islam ataupun tahun Masihi, maknanya kita ada benda yang kita nak. So tak ada pada saya lah kan. Kalau ada yang dah rasa macam fed up dengan diri sendiri ke, give up macam saya berazam tu tak nak buat azam lagi. Mungkin dia rasa bila setiap kali dia berazam dia tak buat benda tu kan. So sebenarnya dalam hidup kita mesti ada benda yang kita nak. Cuma bila kita sebut azam ni, kita make it clearly. Faham tak? Kita menampakkan pada diri kita kan, apa yang betul-betul aku nak. Kita tanya betul-betul, kita nak banyak mana, benda tu realistik ke tidak kan. So the problem kalau yang jadi isu bila azam tu tak terlaksana, kita terlalu idealistik. Banyak sangat yang kita nak. Idealistik dengan realistik. Realistik ni benda yang macam praktikal kan, macam logik. Kita tahu tahap kemampuan kita. Kita tak letak terlalu banyak, and then kita boleh fokus pada apa benda kita nak buat. Idealistik ni memang kita manusia, of course kita ada nafsu, kita nak semua benda yang manis-manis kan. Kita tengok orang dapat itu, kita rasa nak. Kita tengok orang ada ni, kita rasa nak. Of course kita manusia. So sebenarnya dia tak salah, azam tu tak salah. Yang salah tu kita kan. Kita mungkin orang kata apa, tak tahu strategi yang betul, ataupun kita tak fokus. Dia sebenarnya tak fokus sebab apa? Kalau sebut motivasi ni kita tak boleh dapat kat mana-mana. Maksudnya contoh, awak jumpa kaunselor ke, awak jumpa doktor ke, awak jumpa siapa pun, dia hanya boleh memberi inspirasi. Tapi yang nak buat benda tu, keinginan nak buat tu kita sendiri. So sebab motivasi ni memang ada dalam diri kita semua. So sama macam azam kan, kita nak buat benda tu tapi kita mungkin tak fokus, menyebabkan kita macam buat halfway
Dia sebenarnya bila sebut azam, dia ada satu benda yang orang kata apa, benda yang sistematik yang kita nak letak. Bila kita ada aim, ada perancangan, dia tak boleh letak aim ataupun kita tak boleh by cakap saja kan. Aku nak tu, aku nak ni. Tapi kita tak jelmakan dalam bentuk yang kita nampak. Sebab kita ni ada senses, kita ada senses mata, kita ada senses telinga, dan kita ada orang kata apa, pergerakan hari-hari. So bila kita nak buat sesuatu, kita nak aim sesuatu, benda tu kena jelmakan, nampakkan. Sebab tu selalu saya galakkan kalau macam mana-mana klien yang ada masalah nak fokus ke dan sebagainya, saya selalu tanya apa yang ada dalam fikiran. Dia cakap terlalu banyak lah puan, saya macam banyak benda saya nak buat. So maksudnya memang banyak dalam fikiran kita, memang banyak. So kita kena keluarkan yang banyak tu kan. Sama ada you nak jot down ke, nak list down ke, atau nak buat mind mapping ke, tapi tulis dulu untuk nampak. Bila kita list kan, punya banyak, aku nak 20 benda. Logik tak? Kan dalam masa setahun kita nak 20 benda kan. Macam itulah maksudnya. So bila kalau saya nak catch up soalan Azfar tu, azam ni apa? Azam ni keinginan. Semua orang ada keinginan. Tipulah kalau you all kata tak buat azam lagi. Dia adalah keinginan. Adakah awak memang tak ada keinginan kan? Kalau tak ada keinginan, maksudnya something wrong somewhere. Mungkin menunggu saat malaikat datang menjemput kan. Ya, kita hidup ni memang ada keinginan kan. Kalau dalam Islam pun kita selalu cakap ini hidup adalah satu perjalanan. So mesti kita ada benda yang kita nak ingin. Cuma jangan salahkan azam. Kita balik tengok kat diri kita. Okay, macam mana kita nak azam ni, macam mana kita nak susun. And then apa kelemahan kita. Kita kena tahu kelemahan kita supaya kita boleh trade kat kelemahan. Aku ni jenis susah fokus dan aku nak kena buat macam mana. Contoh kan. Ataupun aku jenis macam malas lah nak banyak-banyak, macam tak boleh nak multitasking. So jangan buat banyak. So kita kena tahu diri kita dulu, tahap kemampuan kita macam mana untuk kita capai keinginan. So tak pergi banyak sangat lah, kita pergi maksud keinginan, maksud azam dulu kan. Tadi saya dengar perkataan idealistik puan. Dia idealistik ni, adakah boleh dikatakan idealistik ni dia macam berimpian tinggi atau berimajinasi kan, bercita-cita macam tinggi, ambitious. Ambitious pun. Okay, sebenarnya dia idealistik ni adalah sesuatu benda yang semuanya indah-indah, terlalu indah. Ideal sangat. Kan dia datang dari perkataan ideal. Ideal ni macam sesuai, benda yang sangat indah. So idealistik versus realistik. Bila kita nak sesuatu, kita kena seimbangkan. Kalau kita nak, memang kita banyak. Ikutkan kita punya keinginan ni banyak sangat. So benda kita nak yang bagus, kita nak yang terbaik semua. Tapi hakikat sebenar dari segi sources kita kan? Kemampuan pun. Yes, dari segi tahap kemampuan kita, jangka masa. So kita tengok masa kita berapa lama. Lepas tu sumber-sumber yang kita ada untuk kita capai benda tu. Sebab tu kalau awak pernah dengar SMART, specific, measurable, benda tu kan. Bagaimana cara kita nak capai kita punya objektif, impian kita. Kena be smart lah, kena spesifik. Apa yang kita nak spesifik. Contoh macam doa, selalu kita dengar ustaz bagi ceramah semua kan. Kita doa, kita minta kat Tuhan, kita kena spesifik, betul tak? Walaupun sebenarnya Allah tu maha tahu, Allah tu maha kaya, tapi kita spesifik. Sebab apa? Dia sebenarnya bukan untuk kita jelaskan kepada Allah, Allah tu maha tahu. Jelaskan kepada diri kita. Kita sebut benda yang jelas, kita sebut benda yang kita nak. Contoh, saya nak kahwin tahun ni. Okey, kahwin dengan siapa? Bila? Tak adalah macam saya plan nak cari pasangan. Plan cari pasangan, dia umum. Tahun ni ke, tahun depan ke, tahun bila ke, tak kan, umum kan. So maksudnya bila kita nak capai, kita nak ada aim, kena spesifik. Aku nak muat band 5 contoh. Clear, tahun ni aku nak buat band 5. Dia dah faham dah, dia nak exam muat bila, bulan berapa. Kan. Kalau contoh nak exam muat bulan 3, sekarang tak study lagi, logik tak dia nak dapat band 5 unless dia memang dah orang kata level band 4 tu lain cerita kan. So tu maksud saya, kena faham tahap dalam kita punya sumber ni. Kan. So first specific. So itu yang orang kata membezakan idealistik dengan realistik. Realistik benda yang real. Real, mampu tak? Kan. Sumber banyak mana yang ada. So tu idealistik versus realistik. So sebenarnya kalau nak cakap ambitious, boleh lah nak difahamkan sebagai ambitious. Cuma dia tak salah untuk ada orang kata apa,
impiannya idealistik, tetapi kena seiring lah. Supaya idealistik tu can be realistic. Dia tak kisah kalau contoh idealistik tinggi ni, bila awak nilai balik awak punya tahap realistik nak capai tu mungkin kat sini. Tapi bila awak perbaiki tahun depan 2025, mungkin awak punya idealistik tu kat sini, realistik kat sini. So dia nampak hampir sama, inline. Macam itulah maksud saya. Faham. Dia dapat saya simpulkan kat sini puan, kalau contoh kita dalam meletak dan merancang azam kita, kita kenalah spesifik dan jelas. Supaya kita boleh ke arah situ. Dan tengok juga kepada kemampuan. Dan bila kita dah plan dan dah nak berazam, kita kena ada usaha juga. Betul. Bukan sekadar hanya merancang. Betul. Mantap. Okey, baiklah. Soalan yang pertama dah selesai puan. Jadi boleh saya teruskan kepada soalan yang kedua? Sure, boleh. Jadi soalan kedua, kadang-kadang ada yang merasakan macam apa fungsi ada azam ni, macam tak ada je. Kalau ada azam rasanya boleh je hidup tanpa azam kan. Ada yang cakap macam tu kan. Faham. And then aku boleh je hidup tenang. Boleh hidup tenang tanpa azam ni. Maksudnya tak payah nak fikir susah fikir pasal azam ni. Dan juga ada yang katakan tak nak dah berazam lepas ni, sebab azam yang lepas pun tak berazam tu tidak berazam lagi. Teruslah dia menggunakan dan mengamalkan berazam untuk tidak berazam. Jadinya boleh puan kongsikan apa pentingnya azam ni? Apa pentingnya kita berazam? Baik, saya nak quote Asfar cakap kita selalu macam mungkin fed up. Ramai di anda rasa fed up, aku tak nak buat azam dah lah kan. Aku berazam tu tak nak buat azam lagi ke, ataupun macam rasa macam boleh je kot, tenang, tak, kalau kita tak aim apa-apa kita dapat lah. Maksudnya let go with the flow contohnya kan. Tapi saya nak quote penceramah based dekat Australia, Bilal Asad nama dia. Kalau mungkin you all biasa tengok kat YouTube kan. Saya suka cara dia sampaikan. Dia cakap, saya nak quote sikit lah isu yang berlaku kat Gaza. Allah dah janji tanah Gaza ni akan ada banyak sangat cubaan, dugaan. Tetapi cara orang Islam berfikir, kita tak meletakkan benda tu tanpa usaha. So saya nak kaitkan dengan tentang azam. Kalau contoh kita tak buat apa-apalah, Allah dah kata kan dekat tanah Gaza ni memang akan sentiasa bergolak, akan sentiasa cabaran, kita tak nak buat apa-apa, biar je. So kalau macam tu kan cara kita orang Islam berfikir. Dia tak memajukan kita pun. So sama saya nak bawa konsep dalam kita bercakap tentang azam. Let go with the flow, biarlah Allah yang tentukan dan sebagainya. Bercakap tentang takdir, bercakap tentang usaha. Betul Allah dah telah tetapkan rezeki masing-masing, tetapi Allah cakap Allah takkan bantu kalau kita tak usaha capai benda tu. Betul. So saya nak kaitkan azam tu. So memang kita rasa macam kita tak nak pressure, tak nak letak apa-apa, tetapi bagaimana kita nak mengukur kejayaan kita, atau bagaimana kita nak melihat apa benda yang lagi yang kita belum buat kalau kita tak meletakkan sesuatu yang kita nampak. Dia tak semestinya lah kita kena letak azam 2024. Mungkin you all letak dalam jurnal masing-masing. Aku nak buat apa. Maksudnya you tekadkan something yang you nak nampak. So kalau menjawab soalan Asfar tadi kata penting, apa pentingnya kita kena azam? Untuk kita maju dari satu tahap ke satu tahap. Kena faham, kita orang yang belajar, kita ada ilmu. Kan? And then kita pun ada agama. Whatever agama lah sebenarnya. Agama mengajar benda yang baik-baik, tak ada agama yang ajar tak baik-baik. Cuma ini maksud saya nak quotekan kat situ. So untuk kita maju setahap dan setahap. Kalau kita tak letak azam, kita tak tahu dah tahap mana. Kita dah pandai ke? Kita dah kat mana dah? Kita nak ada impian cita-cita, tapi kita tak tahu banyak lagi benda yang kita nak perbaiki. So itu pentingnya kenapa kita kena macam set goal. Dia benda ni saya tak nak cakap terlalu akademik tau. Maksudnya whatever lah kita nak capai dalam kehidupan. Nak kurus kan, nak beli, mungkin you all rasa plan, aku habis belajar aku nak beli kereta, whatever lah yang you all nak. So letak ia sebagai azam. Mungkin ada orang kata azam di tahun ni dia nak dapat at least 1 semester dekan, terpulang kan, terpulang masing-masing apa keinginan you all, apa yang you all nak kan. Tapi latih diri untuk letak sesuatu target supaya kita dapat capai dan kita maju ke hadapan. Sebab macam tu lah saya cakap, dia bukan untuk diri kita sebab usia kita meningkat kan.
Sekarang you all single, bila dah habis belajar, of course you akan hidup berpasangan, lepas tu akan berkeluarga. So kalau kita sifat kita tidak ada wawasan kan, maksudnya macam lantak lah, apa benda lah, kalau you all tak tanggungjawab lagi sekarang, mungkin rasa macam tak ada apa, tak efek apa-apa. So kalau you all dah ada pasangan, contoh dah ada girlfriend, of course girlfriend akan tanya, bila awak nak menyunting saya? Kalau awak tak ada azam, biarlah, let go with the flow. Itu memang perempuan akan angkat kaki lah, kan. So maksudnya dia penting untuk bantu kita maju dari satu step ke satu step. Saya menjawab ke soalan Azfar? Sangat menjawab puan. Okey. Saya ikut termotivasi. Dapat saya simpulkan dekat sini puan. Maksudnya apa pentingnya kita letakkan azam. Maksudnya dengan kita letakkan azam, kita dapat tahu apa kelemahan dan penambahbaikan yang kita dapat improve pada masa akan datang. Jangan anggap bahawa kita tak capai azam tahun depan satu kelemahan ataupun keburukan. Boleh. Sebab dia juga merupakan satu jalan untuk kita semak balik apa yang kita kurang. Betul. Dia boleh je sebenarnya, contoh tahun ni 2024 awak letak azam yang sama yang tahun lepas awak tak boleh capai. Boleh, it's okay. Contoh mungkin tahun lepas awak letak 5 azam. Tahun ni ada 3 tak tercapai, 2 dah capai. Okey, tak apa, tak ada masalah, letak je. Kan? So awak boleh melihat sejauh mana awak dah capai benda tu, awak dah nak sampai ke tahap itu kan. So dia tak ada masalah. The problem is macam saya cakap, individu tu sendiri. Kita sebenarnya tak tahu cara yang orang kata smart untuk kita capai apa kita nak. Okey, baru saya teringat smart tu adalah first specific, kedua measurable, benda yang boleh diukur. Itu saya kata realistik tadi. Kalau terlalu macam semuanya nak bagus, aku nak muat band 5, aku nak DL, lepas tu aku nak dapat nanti contoh tahun depan grad, aku nak convo anugerah Pingat Jaya Cemerlang, tapi pergi kelas malas, buat assignment kawan yang selalu follow up dan sebagainya. So tak sesuai, tak realistik kan. Contoh itu kalau dari segi belajar. Ni kalau dari segi macam tengok member semua dah ada couple, aku nak couple juga tapi malu kan. Macam tak nak, orang kata apa, tak nak macam keluar kan. Nak tunggu perempuan yang datang tegur. Ada rezeki, adalah perempuan datang tegur. Sampai dua dia juga. Sabar, tapi kena ada effort lah maksudnya. Faham tak? Okay. So tadi specific, measurable, lepas tu achievable, benda yang boleh dicapai. Mampu dicapai. Yes. Benda yang mampu dicapai. Okay. Lepas tu relevant. Relevant in term of time base, sources, kan? Bila cepat sangat ke nak benda tu capai bulan 3 ni, dah bulan 1 contohnya kan. Okay. And then time base adalah jangka masa panjang, contoh dalam tempoh setahun kita bahagikan kepada fasa 1, fasa 2, fasa 3. Kalau awak rasa macam tak nak banyak fasa 2, okey, fasa 2. So maknanya bulan 1, bulan 6 aku mesti kena dapat apa. Dan dia ada time base. Kalau tak letak time base, dia macam tak ada due date lah. Kan, buat assignment tak ada due date. Tak apalah, tunggulah nanti pensyarah tanya. Contoh kira macam timeline apa kan. Yes, timeline. Di KFB ada timeline, tapi untuk diri sendiri tak nak buat timeline. Contoh kan. Betul. Okay. Anda kena. Okay. Betul lah. Okay. Alright. So itu saja untuk soalan yang kedua puan. Okay. Alright. Okay. Baiklah puan. Soalan ketiga daripada saya. Jadinya bila masuk tahun baru kan, jadinya azam pun kena baharu juga. Jadinya bagaimana kita nak pastikan azam yang kita rancang pada tahun depan tu bukan sekadar hanya tinggal kenangan dan bukan sekadar berazam untuk berazam. Betul tak? Berazam untuk berazam. Jadinya boleh puan kongsikanlah tips sebab tadi kita cakap yang bila kita dah berazam, kita dah rancang, kita kenalah buat. Mungkin puan boleh kongsikan secara terperinci lagi, mendalam lagi. Macam mana? Silakan puan. Baik, kita balik pada SMART tadi, specific, measurable, achievable, relevant dengan time based. So sebenarnya planner sangat penting. Kan, tahun baru. Korang tahun baru apa benda nak beli? Macam-macam puan kau tanya saya. First kena beli planner dulu. Kan? Kalau nak plan kena beli planner dulu. Sebab dia membantu untuk kita fokus. Kita ada planner. Sebenarnya planner awak tak spend banyak beli. Kalau rasa macam nak jimat, Google je kat internet, banyak je formatting template planner. Tapi kalau saya suka benda yang macam
dia satu orang kata apa, nak reward diri. Apa salahnya beli planner lawa-lawa kan, planner cantik kan. Banyak je sebenarnya kat Shopee awak boleh tengok planner yang ada kalender lah, planner yang ada macam-macam lah. Saya nak share tahun sebelum ni saya ada beli planner dekat Daiso Aeon kan. Daiso ke saya lupa lah nama kedai tu. Saya tak ingat. Tapi kat Aeon yang kedai dia ada macam banyak-banyak decoration semua tu. So ada satu planner simple je. Dia guna macam kertas-kertas kayu ni kan. Biasa. Belah depan dia ada planner yang to do list every day. And then belakang dia ada yang part yang kita nak tulis apa-apa. Yang saya tertarik dekat planner tu satu, dia ada positive vibe in term of dia ada macam quote yang positif kan. Lepas tu yang saya paling suka dekat planner tu, susunan planner tu, satu part dia akan tulis to do list tau. To do list yang benda penting, apa yang kita nak buat. Bawah tu benda yang banyak kita nak buat. Kita ada banyak, of course kita bangun hari-hari banyak benda kita nak buat. Contoh kan, mungkin ada 10 benda. Okay, yang atas tu kita letak priority. Daripada 10 tu kita nilai balik ada berapa yang secara menggunakan SMART tadi, specific, achievable, measurable, yang hari ni kita boleh buat. So daripada 10 mungkin 5 je setelah kita nilai. So letak kat situ. And then bawah tu apa yang kita tak lengkap hari ni yang kita boleh bawa esok. So saya nak ceritanya dalam planner ni ada banyak template. Planner ni yang membantu kita susun apa kita nak buat. Okey, mungkin saya faham ada orang yang macam dia bukan orang yang well plan kan. Kalau orang kata dari segi psikologi tu orang buatnya jingga. Lantaklah apa yang ada aku buat, contoh kan. Tetapi dia tak semestinya kena buat seperti mana kawan-kawan yang memang well plan buat. As long as kita nampak apa benda kita nak tu. So sebaiknya gunakan teknik SMART tadi. Specific, measurable, achievable, relevant, time based. Itu yang terbaik. Walaupun awak sangatlah jingga, awak kata dan sebagainya, slowly buat benda tu. Kan. Dan yang paling penting, benda tu kena nampak. Okey, secara psikologi kita ni ada senses macam saya kata. Kita nampak separuh kita proses, kita dengar separuh kita proses, kita buat separuh kita proses, kita baca separuh kita proses. Umpama 100% bahagi dengan 4, 25. Umpama macam tu lah So benda tu kena nampak. Kat mana senang nampak? Kalau kat rumah, letaklah azam tu dekat peti ais. Mungkin hari-hari bangun tidur pagi ambil air nampak. Dia bukan kat satu tempat, banyak tempat. Satu lagi mungkin depan meja study. Satu lagi mungkin kalau awak double decker katil, letak kat atas tu. So di tempat-tempat yang awak kerap nampak untuk stimulate mata. Kita panggil visual. Kalau dari segi orang kata apa, ujian proses belajar tu kan, VARK tu, kita nak stimulate visual kita. Walaupun awak memang bukan belajar menggunakan mata sepenuhnya, tapi half of that percentage tu datang daripada kita melihat. Okay, yang kedua, bila kita selalu tengok, kita akan baca, betul tak? Betul. Oh, azam aku tahun ni ada 5. Kita baca selalu. So benda tu lekat dalam kepala everyday. Kita pergi dapur, kita nampak. Kita nak tidur, kita nampak. Kita nak study, kita nampak kan. Okay. So tak ada alasan untuk kita tak ingat. Tak ada alasan untuk kita lupa. Sebab benda tu automatically reminder kan. Okay. So itu antara benda-benda macam mana kita nak disiplinkan diri kita. Lepas tu dia lain orang lain cara. Saya tak kata pendengar mesti kena ikut cara saya. Ini yang saya kongsi mungkin yang saya buat dan berjaya kan. So you all tengok pada diri masing-masing. You all jenis macam mana kan. So tapi macam mana sekalipun, sama ada orang you ni orang kinestetik, jenis yang pengalaman ke, you orang visual ke, you orang read and write ke, benda yang saya kata stimulate guna senses tu kena ada sebab dia bantu. Kan? So bila kita nampak, kita sebut, telinga kita dengar. Ya, betul. Contoh menghafal. Berapa ramai orang menghafal suka hafal kuat-kuat? Kan? Ada member saya menghafal kuat kat rumah. Macam puas tak menghafal senyap-senyap? Menghafal dalam hati, puas tak? Saya tak. Kan? Sebab naturally, secara psikologi ni, kita ada sensus telinga, kita ada sensus mulut. Bila kita mulut menyebut, telinga kita dengar, dia tangkap. Sebab tu saya kata, bila awak
Study first step dah letak kat tempat-tempat yang awak selalu nampak. Kedua, bila awak nampak, awak baca, sebut, telinga awak dengar. So start tak langsung dia remind kat awak. Dia permainan minda sebenarnya tahu, sebab kita nak pesan kat kepala kita. Kita nak pesan selalu ada dalam ni. Bila ada je dalam ni, dia automatically dia akan mewujudkan perasaan teruja. Aku kena buat benda ni. Aku dah betul lah. Sekarang dah bulan 1, aku tak kurus lagi ni. Contoh kan, aku tak start jogging lagi. So maksudnya bila benda tu reminder, dia set dekat mind kita ada benda yang kita tak, dia mewujudkan keterujaan, perasaan, seronok, semangat. Orang kata tak fokus ke kerana sebenarnya. Lepas tu dia membawa pada kita punya perbuatan lah, tindakan kita kan. Bila selalu dengar, kita selalu nampak, kita macam tergerak lah, aku kena buat ni. So bila saya sebut spesifik tu, whatever yang you all nak kurus ke, you all nak berjaya dalam pelajaran ke, you all berjaya dalam bisnes ke, mungkin sekarang ramai orang buat bisnes kan, jadi dropship ke, agent ke, awak letak target sale dan sebagainya. So benda-benda keinginan So bila orang kata lebih spesifik, kan tadi ada measurable, ada relevant, ada time based. Letaklah fasa 1 bulan 1 sampai bulan 3 aku mesti kena dapat apa, kan? Fasa kedua bulan 4 sampai bulan 6 aku kena dapat apa. Bila macam contoh fasa 1 dan 3 dah dapat separuh kan, contohlah turunkan berat badan daripada 80 nak target 20. Cakap tak logik lah kau setahun 20. Contohlah kan, contoh dia tahu dah, okey, kita letak 4 fasa bulan 1, bulan 3, bulan 4, bulan 6, bulan seterusnya dan sebagainya. Okey, bulan 1, bulan 3 aku mesti kena dapat turun 5 kg. Contoh kan. Relevan tak? 3 bulan 5 kg. Usaha kena double trouble lah. Kan? Kalau 20 tu melampau sangat. Mungkin tahun ni saya cuma nak dapat 10 kg turun. 12 bulan 10 kg. Relevan tak? Relevan. Kalau buat konsisten, umpama setiap bulan tu at least ada turun 0.5 atau 1 kan. Macam relevan lah. Tapi contoh bulan 1, bulan 3 aku tak start jogging lagi. Dan bila kita faham kita nak buat apa, kalau kata nak diet, kita kena faham nak kurus ni dia bukan exercise je. Calorie intake, deficit kalori. Yes. Cara hidup. So kita kena faham apa yang kita nak, and then cara tu kena inline. Okay. Yang kedua, sebagai contoh, aku nak berjaya dalam jadi dropship ni lah. So awak kena duduk dalam circle orang yang sama-sama bisnes juga. Sebab tu kena faham first nak apa dulu, supaya jalan dia tu inline. Tak adalah kata nak kurus tapi tak buat ke arah tu. Pemakai kalori intake tak peduli, fokus exercise je, harap tak apalah bulan puasa boleh kurus ke, tak berjaya. So kena faham apa yang nak dulu. Lepas tu pergi dekat teknik SMART tadi, specific, measurable, achievable, relevant, time based, supaya kita boleh follow up dengan diri sendiri. Okay. Saya rasa podcast kita kali ni, saya rasa kita kena tukar tajuk apa? Okey, apa dia? Cara nak kurus. Saya pernah dapat berat yang berat, dan saya pernah turun, dan saya pernah naik balik. So saya memahami orang yang tidak berjaya untuk mencapai benda-benda tu. Dia azam tak salah. Sebenarnya keinginan tau, determination tu. Kan? Kita sembang-sembang lah, memang seronok lah. Itu dulu. Sekarang pun tengah berusaha untuk menurunkan balik. Tengah berusaha. Sebab tu saya puasa. Tak ada lah. Tapi betul bila kita dapat buat satu benda yang kita nak, kita dapat, seronok tu lain macam. Sangat puas hati. Dan dari situ kita nampak, aku mampu sebenarnya. Kan? So next year mesti kita nak something yang aku dah dapat part ni, aku nak something yang lain pula. Nampak tak? Sebab tu penting, nak kait dengan soalan yang tadi sebelum tu, penting kena ada azam. Sebab kita tahu dah, kita nak move on daripada step by step. Awak nak kurus berjaya, sangat seronok. Awak nak pandai dalam satu skill, awak berjaya buat, sangat seronok. Kan? And then awak nak orang kata apa, makeover diri, kan, dapat berjaya buat, seronok. Bila once dapat buat benda yang berjaya kan, bila dah seronok tu, kita macam dapat boleh share kat orang, benefit lah. Kita benefit untuk orang lain juga. Betul. Ini kita dapat rentak. Tahun depan nak buat macam mana, aku dah tahu dah. Cara macam ni aku dah tahu dah. Kelemahan aku part ni. So macam next year, bila awak letak azam pun awak tahu dah apa benda yang relevan untuk diri awak. Dan apa benda yang macam benda ni
mencabar sikit dekat aku. Aku macam kurang sikit part ni. So kena elakkan benda-benda macam ni. Contohnya kan. Okey. Jadi Puan, setakat ni Puan cakap planner kan, maksudnya Puan pun gunakan planner juga. Yes, betul. Jadi kalau setakat ni Puan guna okey tak? Maksudnya saya follow up tak buat tu? Planner Puan sekarang ni puas hati tak Puan gunakan? Okey. Sama ada kosong ataupun berisi lah planner saya tu kan. Okey, saya sangat puas hati sebab saya suka nak kongsi planner yang saya cakap tu sebab sebelum tu kita tahu nak plan Azam ni buat macam mana. Kita tahu banyak sangat apps kan. Dalam internet kita boleh download banyak apps sebenarnya untuk orang kata apa letak goal, planning apa semua dan sebagainya. Cuma saya suka dengan planning yang saya kata tu sebab dia membantu saya dengan lebih jelas. Ada banyak, tapi dalam banyak kita nilai balik yang mana relevan. So alhamdulillah kalau nak cakap, tak adalah, ada juga hari-hari yang saya tak buat plan, saya tak tulis. Tapi benda tu still in line. On the track lah maksudnya. On the track, still on the track. Dan sorry nak tambah. Tak apa pun. Saya jenis macam kita kena cari benda apa yang bantu kita bermotivasi tau. Apa benda yang benda ni seronok dan suka kita nak buat. Benda tu yang orang kata apa, nak tingkatkan fokus kita. So dalam setahun nak capai apa, okey, saya kena at least lepas fasa pertama nak reward diri sekejap. Contoh macam tu. Pergi healing, zaman-zaman sekarang orang banyak sebut healing kan. Ni healing manjang, planning tak ada. Dan berazam untuk healing. Tapi lepas tu tak ada dapat apa. So macam useless lah juga. Healing tu fungsi dia adalah untuk kita macam recall balik. Kan? Macam nak rawat, nak treat diri kita. Kita dah penat, kita nak rest. Sebab tu healing dengan planning dia kena seiring. Barulah boleh #healing. Kan? Setuju Puan. Jadinya yang saya dapat simpulkan kat sini, planner tu semua kita nak plan untuk tahun depan, beli planner dulu. Planner tu cantik supaya kalau boleh kita suka nak tengok. Itu depend lah kepada kemampuan masing-masing. Nak download internet pun ada kan. Download apps yang free pun boleh. Okey Puan. Jadi kita teruskan ke soalan seterusnya. Okey. Jadinya Puan, baiklah, kita teruskan ke soalan seterusnya Puan. Okay, dalam tahun ni mesti ramai yang mengalami ataupun menghadapi macam peristiwa-peristiwa yang buruk, yang macam berit lah, macam pahit lah sangat. Dan disebabkan peristiwa-peristiwa tu, diorang macam banyak fikir, diorang takut untuk pergi ke tahun depan. Harap tahun ni stay, janganlah pergi tahun depan. Tak nak move on lah. 2023 tak move on. Okay. Jadi macam mana kita nak elakkan perasaan overthinking apabila kita nak masuk tahun baru? Okay. Kena faham satu, overthinking adalah pembunuh utama kepada kegembiraan. Okay. Overthinking ni adalah dia silent killer. Okay. Kita tak perasan dengan overthinking banyak benda yang kita tak berani buat. Banyak benda yang macam kita tutup peluang sebab kita fikir banyak sangat. Okay, berfikir betul, kita kena berfikir, kita tak boleh main buat je. Tetapi fikir tu ada limit. Maksudnya tak ada melampau-lampau berlebih-lebihan. Saya suka kalau nak kupas point overthinking ni, saya suka kaitkan dengan fitrah kita sebagai manusia yang diciptakan di atas muka bumi. Kita ada Tuhan, kita ada Allah. Okay. Agama lain percaya mereka ada Tuhan, ada yang menjaga mereka. So ada part kita buat, ada part kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Overthinking ni, awak tak percaya kan kuasa Allah ke? Cuba tanya. Kenapa semua benda kita nak fikir? Ada benda kita fikir, ada benda Allah akan berikan. Sebab tu orang kata apa, benda tu kita takkan dapat capai kalau kita tak usaha. Kita fikir je. Allah pun cakap dalam Al-Quran kan, siapa yang berusaha dia akan bagi. So tapi kita fikir, kita usaha. Contohlah benda simple, lapar kat asrama, aku lapar weh. Member cakap, pergilah dapur masak Maggi. Aku malas lah, lapar weh. Lapar lah sudah sampai pagi. Maksud dia macam tu. Apa yang kita nak, kita buat.
So nak cakap apa soalan Asfar tadi, overthinking kan. Macam mana kita nak halang overthinking pada fikir? So kita berfikir sejenak. Okey, berfikir sejenak, nilaikan semua. Sebab tu penting ada planning ni. Sebab bila tak ada planning, kita tak tahu dah banyak mana yang kita bazirkan masa kita. Dah banyak mana yang sebenarnya kita buat. Okey. Berfikir sejenak ni fungsi dia untuk kita nilai supaya kita nampak ada benda yang kita perbaiki, ada benda yang kita perlu ucap terima kasih kat diri kita, ucap kejayaan kat diri kita. Kan? Kita tak boleh terlalu orang kata apa merendah diri sangat, ataupun kita tak boleh terlalu meninggi diri sangat. Kita kena sedang-sedang. Macam mana cara nak overthinking? Kena percaya, kita usaha biar Allah uruskan yang selebihnya. Okey. Sebab saya cakap overthinking tak bagus sebab apa? Contohlah benda simple takut nak bercakap dengan ramai orang. Overthinking, tak nak lah nanti apa ni cakap. Aku macam pendiam, nanti kalau aku cakap tak kena pula. Aku tanya soalan, aku buat lawak, dia orang tak gelak pula, contoh kan. Kita berfikir menyebabkan kita takut nak berkawan. Menyebabkan kita tak nak lah masuk persatuan, nanti masuk persatuan jumpa kawan-kawan fakulti lain, takut lah, tak nak lah. You dah tutup satu peluang. Kan? Lepas tu contoh kat dalam kelas, takutlah nak present. Semua orang takut nak present, saya pun. Setiap kali nak present, kita rasa berdebar-debar tu normal. Tetapi kita kena ada limit lah, kan? Kita dah tahu macam kita takut nak present, kita nak buat preparation, kita berlatih sekejap. Tapi kalau macam biarkan pemikiran, nanti kalau aku cakap kat depan nanti diorang gelak-gelak, ataupun macam nanti gagap ke apa benda. So macam biarlah orang lain lah present. Bagi kat kawan present. Markah presentation dapat kat kawan tu, awak tak dapat. Nampak? Itu saya kata overthinking dia menutup peluang. Dia can be silent killer. Banyak peluang tertutup. Banyak benda yang macam dia menjatuhkan lagi semangat kita. So bila nak jawab soalan macam mana nak stop overthinking, fikir sejenak, kena faham kita ada limit. Selebihnya Allah akan buat. Kita buat mana tahap yang kita mampu. Sebab tu kita kena ada planner supaya kita rancang. Okey, part ni je part kita. Lepas tu kita macam usaha, doa, tawakal. Konsep ni. Kan? Macam ustazah pula bercakap pasal agama kan. Tak, benda ni saya nak kaitkan. Kita dah belajar secara fitrah. Kita sebagai manusia, kita ada Allah, kita ada Tuhan. Kita usaha, kita doa, tawakal. Usaha, doa, tawakal. Usaha. So, dia macam kitaran. Bila kita usaha, doa, tawakal, ada planner. So, Allah bagi tick. Okey, aku dapat benda ni. Mensyukuri. Rasa macam, aku macam dapatlah benda ni. Satu lagi, satu cara untuk kita elak overthinking, kita kena move on. Moving on tau. Macam, okay, mungkin ada benda yang kita tak capai tahun lepas. Kita nak bawa. Itu bagus. Bukanlah saya kata awak tak move on. Tak move on ni adalah benda yang macam kita stagnant je. Stay kat satu tempat yang sama, tak usaha, tak buat apa. Lepas tu macam mengeluh, merungut. That is tak move on. Faham tak? Contoh, kita senang cakap bila break up. Tak move on, dia contoh, okey, satu pasangan, seorang dua break up, seorang move on, seorang masih kat tempat yang sama, duk berfikir kenangan lama, bersedih, lepas tu tapi tak memperbaiki diri. Itu tak move on. Bukan bermaksud ada pasangan baru move on. Tak. Ada pasangan baru tetapi dia membawa sikap-sikap lama hingga menjejaskan hubungan pasangan baru, sama je tak move on. So maksud move on ni adalah kita perbaiki diri kita. Dari satu step ke satu step. Macam tu. So cara kedua, macam mana kita nak bantu mengurangkan overthinking adalah kita kena menilai semula macam saya kata untuk move on. Okay. So tadi yang pertama, kita kena usaha, doa, tawakal, percaya pada kuasa Allah tu. Yang kedua, kita kena move on. Yang ketiga, berfikir sejenak ni adalah satu perkara yang sangat bagus untuk kita buat. Okey, kita selalu terasa dengan kawan, contoh kan, dalam pergaulan kita sentap lah apa benda kan. Kerana macam kalau fikir aku malas dah lah nak cakap dengan dia, aku malas dah lah nak join. Okay. Saya pun pernah merasa benda yang sama. Walaupun kita bekerja ni, kadang-kadang kita sentap dengan teguran bos ke, contoh teguran dengan kawan sekerja ke, ataupun kita dengan kawan sekerja cakap buruk pasal kita. Manusia biasa kita down. Tapi kita kena faham ada limit time.
kat mana kita nak perbaiki. Berfikir sejenak, ada part yang kita kena improve. Okay, so apa yang ini cara saya tau. Kalau you all rasa tak sesuai, terpulang. Saya suka berfikir sejenak sehingga satu tahap nak jadi cerita. Baru-baru ni saya memang down dengan ada situasi yang down. Saya rasa macam nak confront dengan individu-individu yang saya rasa macam benda ni saya rasa kena confront, kita tak boleh simpan contoh. Tapi saya fikir masalah saya kecil je berbanding orang yang ada kat Gaza. Saya tak tipu tau. Saya tak buat-buat macam ni. Saya terfikir berhari-hari, saya fikir kalau aku confront apa positifnya, kalau aku pendam apa side effect kepada diri saya. Saya fikir bila aku confront, adakah dia akan jadi lebih baik? Adakah bila aku confront bertambah buruk balik? Bila saya fikir dekat Gaza ni anak hilang mak hilang anak, anak yang macam tak cukup bulan dah lahir. Terlalu banyak konflik yang kita tak sempat nak fikir perasaan kita. So benda tu yang buat saya rasa apa perasaan yang aku rasa ni kecil je nak banding ujian orang lain. So tu fungsi fikir sejenak. So selain berfikir sejenak, sebenarnya tadi saya terfikir menulis adalah salah satu refleksi yang sangat baik. Tak semua orang suka menulis, saya faham. Tapi you all suka up status kan? Itu menulis juga maksud dia. So menulis tu boleh diaplikasikan untuk kita keluarkan apa yang kita fikir. Cuma kena menulis di tempat yang betul. Maksud saya, kadang-kadang kita terlalu emosi, kita terdorong nak tulis kat status FB, Instagram, status WhatsApp dan sebagainya. Tujuan kita nak perli orang tu. Tapi keadaan tu adakah bertambah baik? So menulis bagus tetapi dengan platform yang betul, iaitu menulis yang kita je yang baca. Dekat situ sebab kita secara psikologi kita ada perasaan marah, tersedih, yang benda tu kita tak boleh tahan. Kalau kita tahan, dia tak puas, dia akan jadi macam unfinished ataupun terfikir-fikir. So cara yang baik nak release benda ni, menulis di tempat yang betul, iaitu yang orang tak baca dan dia tak menjejaskan orang sekeliling. Nak geram, nak marah, nak mencarut ke apa, tulislah dalam you all punya journal. Tetapi lepas dah luar semua tu, fikir jap, apa aku dapat ni? Aku dapat kenal, okey, kawan yang sejati susah nak dapat. Kawan yang datang time kita senang je. Maksudnya dia, bila kita dah luar perasaan tu, apa lesson yang kita dapat? Itu sebenarnya cara menulis yang sebenar. Kalau tulis kat FB, nak buat tulis yang positif rasa fake pula. Tak berhati kan. So bermaksud FB ke media sosial lah, bukan tempat yang sesuai untuk kita express perasaan. Sebab apa? Dia ada efek. Unless benda tu adalah satu yang kita nak meluahkan rasa syukur, rasa macam terima kasih lah geng sebab celebrate birthday aku. Benda tu tak mendatangkan efek, itu lain cerita. Maksud saya bila melibatkan perasaan dan sebagainya. Saya nak kait tentang macam mana nak elak overthinking lah tadi. So itulah antara cara-cara yang mungkin you all boleh praktik, which is saya tak cakap kosong, saya buat apa yang berlaku pada diri saya. Tentu saya kata mungkin ni sesuai dengan diri saya, mungkin tak sesuai dengan you all. So tengok balik apa benda yang sesuai dengan you all. Okay. Saya tertarik dengan yang jawapan yang pertama tadi. Maksudnya kita fikirkan, maksudnya kesan overthinking tadi kan. Maksudnya overthinking, kita tahu bahawa Allah dah tetapkan rezeki masing-masing kan. Maksudnya walaupun kita dah usaha untuk capai azam tu, and then tak dapat pun untuk tahun ni, mungkin Allah akan tetapkan masa yang sangat tepat untuk kita dapat azam tu. Betul. Yang tu saya dapat simpulkan kat sini. Konsep tu cuma jangan salah faham. Ada orang ni tak adil, dia meletak tanpa usaha. Yang tu kena hati-hati. Satu lagi, bila sebut overthinking, kita kena faham bahawa kita tak boleh kontrol orang lain. Saya tak boleh kontrol apa yang Asfa nak tanya saya, nak ada persepsi pada saya. Pelajar PRU ada persepsi pada saya, tak boleh halang. Apa yang saya boleh buat adalah saya react dengan cara yang saya boleh buat. So maksud saya kata, jangan sesekali cuba nak kontrol orang lain. Diorang mesti kena suka saya, diorang mesti kena senang dengan saya. So bila kita cuba kontrol orang lain, bila kita dapat buat, kita stres lah. Tu datangnya overthinking. So kena ingat, kepada pendengar, kena ingat,
kita tak boleh nak kontrol siapa pun kecuali diri kita, pemikiran kita, perasaan kita, tingkah laku kita. Kalau orang kata habis tu pun macam mana kalau macam ada pesyarah tegur, kita mungkin tak perform. So macam mana kita nak perbaiki? Maksud dia kita boleh perform the best, which is kita tahu ada assignment kena buat, kita tahu dalam kelas kita kena participate, get involved, kita tahu ada benda-benda yang kita kena orang kata apa, tonjolkan. Kita dah buat yang terbaik. Lepas tu persepsi pesyarah tu ke, penerimaan pesyarah tu jangan letak skema, lantaklah pesyarah nak fikir apa. Yang penting kita dah buat the best, kita punya effort dari tu. Tu maksud dia. So sama macam dalam konsep kawan-kawan dekat rumah sewa kita tak boleh nak garanti kawan kita mungkin sama macam kita, suka sembang-sembang. Tak boleh nak garanti macam tu. So stop untuk pastikan apa benda orang lain nak fikir kat kita. So itu benda ni. Okay. Sangat terbaik jawapan ni, soalan ni dan jawapan ni bukan sekadar untuk Azam, saya rasa untuk live. Dia sangat berkait dengan live kita. Yes. So, siapa yang nak tengok boleh ulang balik part ni. So dia saya rasa sangat bermanfaat, terutama untuk saya pada hari ini. Baiklah, soalan terakhir puan. Ni kira soalan terakhir ni soalan cepumas puan. Soalan tiba-tiba. Ya. Bagaimana pula dengan azam dan impian puan untuk tahun depan? Mungkin puan boleh kongsikan. Mungkin boleh untuk bila dengar pengalaman orang kan, kita belajar something juga. Jadi boleh puan kongsikan lah. Okay. First saya nak kurus. Cerita tukar nama podcast. Perempuan dengan kurus berpisah tiada, tapi makanan dan perempuan juga itu berpisah tiada ya. Okey. Jujur saya cakap, saya tak serius untuk turunkan berat badan saya tahun ni. Saya nak target untuk turunkan berat badan lagi 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Okey, sebab masa 3 tahun tu, tahun ni anniversary perkahwinan saya yang ke-7. So lagi 3 tahun cukup 10 tahun. So saya dengan husband plan, saya ajak husband saya supaya anniversary kita yang 10 kita pakai balik baju kahwin kita nanti. So saya letak target untuk guru dalam masa tempoh 3 tahun lah. Okay? Tapi kebetulan orang kata apa, tahun ni saya bersalin masa bulan puasa itu. So saya kena ganti puasa kan. Jadi peluang berpuasa berturut-turut nak kena ganti 30 hari tu ada sekarang. So saya menetapkan juga target untuk saya menurunkan berat badan. Saya tak nak turun banyak, tapi saya tak nak cakap lah berat saya sekarang berapa. Saya target cuma nak dapat berat badan ideal saja. BMI tu macam okey lah. Sekarang masih dalam BMI, tapi dia macam dah nak pergi ke overweight tau. So target saya first nak dapatkan BMI yang normal supaya saya fit. Saya seorang ibu kepada anak-anak kecil. Saya seorang pelajar part time. Saya seorang pekerja. Saya kena make sure diri saya fit supaya saya sihat. Saya boleh orang kata apa, continue perjalanan kehidupan saya, perjalanan pengajian saya. Saya pun macam you all belajar walaupun saya part time. So saya, itu target saya, nak dapat berat badan ideal. Yang kedua, saya nak target saya adalah untuk saya habiskan pengajian saya dalam target yang sebenarnya saya target pengajian saya bukan habis tahun ni. Sebab saya buat part time, so saya buat ambil satu semester tu 2 subjek. Saya relevan lah, saya kata. Saya tengok subjek yang saya kena ambil ada 5 lagi, 2 elektif, 3 yang wajib. So saya target SEM depan saya ambil lagi 2 subjek, SEM 1 lagi saya ambil 3 subjek habis, supaya next year 2025 saya boleh fokus pada saya punya dissertation, tesis saya. So itulah kalau orang tanya azam saya tahun ni. Pertama saya kata nak turunkan berat badan untuk BMI tadi. Sebab saya dah maraton puasa dengan harapan lepas puasa, lepas Ramadan tu saya berjaya kan. Hari tu dah dapat non-stop saya puasa, turun 1 kilo. Alhamdulillah, saya kena appreciate. Tapi lepas tu makan balik dia naik balik. So this year memang saya nak buat workout betul-betul, sebab saya kena make sure diri saya fit. Kedua macam tadi dah saya kata, sebab tengok kawan-kawan yang dah convo grad, mesti kita macam astronot kan. So on the track lah. Menarik. Dengan puan puji impian pun saya macam termotivasi nak teruskan.
Dah kurus dah. Nak kurus dari mana lagi? Itu satu sindiran je. Aduh, Puan. Motivasi untuk saya. Puan tadi sama study kat mana? Kat sini? Dekat Tak, USIP? saya buat dekat UPM part time. UPM. Tapi secara online. Secara dia sekarang kan 70-30 kan. Maksudnya ada kelas fizikal, ada kelas online. Tapi most of the time kelas saya online lah. Tapi ada juga minggu-minggu hari-hari yang kena fizikal. Sikit kena fizikal lah. Itulah kalau Puan tak ada rasa down juga dalam study Ya, dan betul, kerja. betul, Banyak komitmen kan yang Puan kena buat. Jadi mungkin healing lah ke cara Puan bersemuka berhadapan dengan stres tu tadi. Cara saya healing sebab kebetulan saya mendapat partner hidup yang sama pemikiran dengan saya. Kita orang suka every year mesti ada satu tempat yang kita pergi untuk healing. Kita nak reward diri. So itu salah satu cara. Tapi kita kena menabung. Sebab kita orang suka travel, kita orang suka berjalan. So kita letak disiplin diri untuk menabung. So end of year ke tengah tahun ke kita pergi mana tempat yang kita nak healing. Itu untuk jangka masa yang mungkin panjang. Kalau jangka masa yang singkat-singkat ni benda-benda yang kita suka buat lah. Contoh kalau macam saya dulu saya suka membaca. Dulu tu maksud saya masa zaman kanak-kanak dan semasa zaman sekolah. Lepas tu bila meningkat usia-usia macam you all ni, saya tak berminat membaca. Saya banyak suka menonton. Mungkin masa tu faktor orang kata apa, evolusi penggunaan YouTube tu meluas kan. Facebook menyebabkan kita macam dah tinggalkan amalan baca. Now bila usia sekarang, saya tengok membaca tu dia memberi satu yang macam kepuasan dan ilmu yang kita tak dapat kat mana. Betul kita menonton, betul kita tengok platform media sosial, dia tak sama macam membaca. Dan bila saya dah habis baca satu buku, keinginan nak beli buku baru tu ada. Saya ada masalah berimpian untuk membaca buku, tak baca-baca. Ada masalah tu. So saya letak target, saya duduk dalam circle yang suka buat benda tu. Ada kawan saya seorang, dia engineer. Saya salut dengan dia, every month mesti ada buku baru dia beli. Dan sebenarnya saya tanya dia, sebab dia sangat suka membaca. Walaupun kadang-kadang dia masuk air juga orang dia kan. Tapi saya suka sebab dia suka membaca. Saya tanya kat dia, macam mana kau disiplinkan diri membaca kan. Sebab saya tengok dia macam lebih kurang macam aku je kan. Contoh kan. So dia kata, kau letak target satu hari berapa yang kau boleh baca. Satu muka jadilah, dia kata. Oh, saya cakap, okey, betul lah. So, bila kita nak sesuatu benda, kita duduk dalam circle tu. Supaya kita tanya orang tu buat macam mana, orang dah percaya. Sama lah macam nak kurus. Duduk dengan circle orang yang pernah berjaya buat. Nak online business, nak berjaya, kena duduk dalam circle tu. So, vibes tu penting. Okay. So, kalau jawab soalan awak, healing, buat benda yang suka. Sekarang saya suka membaca. Sebab membaca tu dia buat saya terfikir tau. Dan saya tak suka dulu, saya suka baca novel. Novel Ramli Awal Mursyid. Tahu? Tak tahu? Tahu. Dia kan suka kongsi cerita-cerita macam suspense, cerita-cerita investigation. Sebab dalam cerita-cerita dia banyak ilmu tau. Saya tak suka baca novel cinta. Last saya baca novel cinta zaman-zaman sekolah asrama dulu. Sebab apa? Novel cinta dia terlalu banyak mengupas tentang masalah kehidupan yang tak ada usaha untuk diselesaikan. Sorry kepada peminat novel. Itu mungkin tanggapan saya sebab saya sebagai seorang kaunselor, saya berjumpa dengan pelbagai masalah hari-hari. Kita kaunselor, kita bukan selesaikan masalah klien, tapi kita bantu klien selesaikan masalah dia. Dalam novel cinta, ada masalah tapi dia tak nak buat benda tu. Menyebabkan masalah tu datang masalah lain, aku serabut baca novel cinta. So saya kurang berminat lah. Saya tak halang you all rasa macam dengan membaca novel cinta boleh memberi semangat, teruskan. Cuma saya suka baca buku-buku yang memberi motivasi. Sekarang saya suka follow buku Mizi Wahid. Mizi Wahid. Dia punya tulisan jelas, clear. Dia kupas isu kehidupan. Isu tentang overthinking, isu tentang depression, isu tentang bila kita stress dengan kehidupan. So, betul it happen every day kan dekat dalam kehidupan kita. So, benda macam tu. Cara nak healing, buat benda yang kita suka. Dia sebenarnya kan, benda yang kita suka, dia tak menghilangkan tekanan, tetapi dia meredakan ketegangan pada waktu itu dan memberi semangat baru untuk kita teruskan balik. Jangan salah faham. Maksud orang cakap, aku buat benda ni tak jadi apa pun. Dia tak merawat.
Dia cuma meredakan ketegangan supaya kita boleh on track, semangat balik. Okay, alright. Cakap pasal rajin baca kan. Itulah antara impian saya pun. Okey, boleh. Tahun depan. Tahun depan ke tahun ni? Tahun depan 2024. Okey. Sebab saya pun ada azam untuk rajin baca buku tahun depan. Letaklah target 1 tahun berapa buku nak baca. Yang relevan je, jangan banyak. Kan. Mungkin paling malas 1 tahun 2 buku. Kan, contohlah kan. Terima kasih atas tipsnya Puan. Jadi saya doakan semoga impian Puan dan azam-azam Puan tercapai tahun depan. Kot-kot boleh muat baju anak Puan kan? Baju apa tu? Kan Puan nak kuruskan. Okey. Muat baju anak Puan. Itu terlalu kecil. Anak saya sulung pun umur 5 tahun. Itu tak realistik. Saja je nak kaitkan dengan konten dalam ni kan. Okey. Jadinya kita dah sampai ke penghujung podcast kita Puan. Jadinya mungkin ada kata-kata terakhir dan nasihat untuk penonton-penonton kita yang menonton kita punya podcast Puan. Okey. Silakan. First, saya nak ucap terima kasih pada yang mendengar podcast ni. Saya sangat berharap you all dapat something yang positif daripada perkongsian. Walaupun kita macam sembang-sembang, tapi sembang kita yang at least sembang kita tak kosong. Kan? Apa yang saya nak pesan pada pendengar kat luar sana, kena appreciate diri kita. Kan? Setiap tahun usia kita meningkat, Allah bagi lagi peluang untuk kita hidup, bagi lagi peluang bangun tidur pagi masih boleh bernafas. Ucap rasa syukur. Saya tak nak ambil peranan ustazah untuk memberi tazkirah, tidak. Tapi saya suka gunakan konsep ni sebab apa? Bila kita mudah untuk rasa syukur ataupun senang untuk ada rasa self awareness, dia bantu untuk kita membuat satu persepsi yang mudah pada diri kita. Contoh, bila kita melihat satu benda, kita rasa macam complicatednya benda ni, so kita kena latih diri kita untuk mudah untuk melihat sesuatu perkara. Sebagai contoh, botol air, ada orang nampak botol air ni banyak air takat ni, kosong dia sikit. Ada orang kata kosong banyak ni. So maksudnya dalam kehidupan, apa yang kita lihat, itu dia reflect balik kat kita. So kepada semua pendengar, hello 2024, please be nice to me. Maksud kita cakap kat diri kita, bukan cakap kat orang lain kan. Kita cakap kat diri kita, please be nice to me. Sebab apa? Diri kita ni lah yang tentukan pemikiran kita. Diri kita ni yang buat. Diri kita ni ada perasaan ni. Okay? So jangan putus asa. Selagi belum sampai saatnya untuk kita dijemput Allah, jangan stop usaha. Seteruk mana pun kita diuji, sekuat mana pun cabaran yang datang kat kita, percaya kita akan berjaya. Mungkin bukan sekarang, tapi one day. So sentiasa looking for hikmah. Apa yang kita dapat capai. Okay. Dulu saya masa zaman-zaman usia macam you all, saya pun mencari-cari. Maksudnya dalam kehidupan kita nak apa kan? Contoh kan, ni kita ada turun naik kan. Kita dalam kehidupan kita berjaya belajar, kita jumpa kawan, kita hilang kawan, kita jumpa couple, kita break up, kita jumpa couple baru, kita ada life, kita hidup ada turun naik. Tapi macam mana kita bangun balik? Semua orang diuji dengan cara berbeza. Allah uji Azfar dengan cara berbeza. Allah mungkin uji awak pendengar cara berbeza, tak ada sama. Tapi kita boleh mencari jalan untuk inspirasi. Kita dengar orang ni cakap, oh tu cara dia, mungkin cara aku begini. So saya kata, motivation is inside you. Yang kita boleh kongsi ni inspiration saja. Okay. So itulah pesanan saya. Don't quit and then keep strong. Hello 2024, please be nice to me. Tambah sikit lagi pun. Okay, boleh. Tu nak kurus. Okay. So alhamdulillah sangat bermanfaat apa nasihat dari Puan. So semoga nasihat tadi memberikan banyak manfaat kepada kehidupan kita lepas ni lah, terutamanya tahun depan. Yes. Boleh tak kalau saya nak tambah sikit sebelum saya terlupa? Sebab apa, zaman sekarang you all selalu buka media sosial kan, selalu tengok YouTube dan sebagainya. Why not gunakan minat-minat yang awak suka tu untuk mencari sesuatu yang bermanfaat pada diri awak. Tengok YouTube, cuba search channel-channel yang best. Macam contoh APHD. Pernah dengar channel APHD? Dia selalu kongsi dokumentari, short dokumentari. Banyak general isu tentang semasa, tentang dunia, macam-macam.
And then saya ada follow beberapa traveller luar negara. So you suka tengok YouTube, cuba cari benda yang boleh bagi benefit kat you. So dengan saya follow traveller tu, saya dapat belajar macam dapat idea untuk bantu kumpulan-kumpulan gisor pelajar saya. Sebenarnya semua saya dapat daripada sumber-sumber kat internet. So itulah saya nak tambah. Okay, terima kasih Puan. Baiklah, alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung. Betul-betul penghujung dah ni Puan. Okay, jadinya kat kelima dah. Semoga segala pengisian kita dalam podcast hari ini dapat memberikan manfaat dan membantulah mana-mana penonton kita yang ada masalah dalam menentukan, merancang azam pada tahun ke depan. Dah nak dekat dah ni Puan. Ya, tinggal berapa hari je lagi kan. Jadi kami nak ucapkan terima kasih lah kepada Puan sebab sudi untuk menemani saya dalam podcast hari ini. Thank you juga sudi jemput saya. Ya, sama-sama Puan. Podcast 2024 ataupun podcast 2024. Please be nice to me. Okay. Jumpa anda pada podcast yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.